Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan ahli jawatan kuasa surah Al-Falah, seterusnya muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para jamaah apa khabar? Alhamdulillah. Masih bersemangat pagi ni? InsyaAllah. Kita puji Allah atas semangat ini, atas kesihatan ini, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz selalu pandang kat TV? Rupa-rupanya masuk TV ni handsome juga rupanya. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, pertemuan kita pada pagi ini kali yang ke berapa dah? Siapa ingat? Pertemuan kali yang ke? Tak ingat Ustaz. 16, betul ke 16 dah? Cabang iman yang ke 37. 37 kan? 37. Ada kelas bulan lepas tu. Kita berhenti 37. Boleh jadi miss satu. Pertemuan kali yang ke berapa? Kali yang ke-9. Ada jamaah ingat? Kali yang ke-9. Betul ke kali ke-9? Ustaz kira ke? Ya, anak kira. Anak tulis di sini ni. Surah Al-Falah kita mula Rabu 28 November 2018 dulu. Ni 2020 bulan Februari. 9 kali dah kita bertemu. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita pada kali yang ke-9 pagi ini, kita akan mula baca cabang kesempurnaan iman yang ke-37. Betul kan? InsyaAllah. Cabang kesempurnaan iman yang ke-37, tuan-tuan buka pada, puan-puan buka pada muka surat 68. Kalau ada yang termiss tu, maknanya satu kelas bulan lepas lah kot, yang tak sempat hadir. Muka surat 68, cabang iman yang ke-37, iaitu mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara maruah. Cabang iman semuanya ada 77. Kita pagi ini yang ke-37. Maknanya baki ada berapa lagi? Ada 40 lagi, insya-Allah. Lebih kurang 6 pertemuan, 15 pertemuan kita boleh khatam insya-Allah di surau kita insya-Allah. Kenapa 77 cabang iman Ustaz? Bukan angka yang lain. Ia berdasarkan hadis sebenarnya. Kita dah jelaskan dulu daripada awal kenapa 77 cabang iman. Yang menyebutnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nak kenal di manakah cabang-cabang yang menyempurnakan keimanan kita. Salah satunya muka surat 68, cabang iman yang ke-37, tanda sempurna iman mengharamkan dosa kemaluan, iaitu dia tidak melibatkan diri daripada dosa-dosa, maaf sebut, dosa yang melibatkan kemaluan, ataupun dalam Al-Quran digunakan bahasa fahsya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa beza fahsyak dan mungkar? Kalau fahsyak, maaf sebut, dosa itu melibatkan kemaluan. Kalau mungkar, dosa itu tidak melibatkan dosa kemaluan. Ambil harta orang, tindas orang, rasuah dan sebagainya, itu termasuk daripada mungkar. Zina dan sebagainya, itu termasuk daripada fahsyak. Lalu cabang sempurna iman yang ke-37, dia tidak terlibat dengan dosa fahsyak dan wajib bagi dirinya memelihara maruah. Kita baca dulu dalil daripada Al-Quranul Karim. Muka surat 68.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahfazu furujahum. Maksudnya, dan orang yang sempurna iman itu mereka memelihara kehormatan mereka. Ada tak? Ada dalam kitab kita. Orang yang sempurna iman, kata Allah, dia pelihara kehormatan diri mereka. Para hadirin sekalian, zaman sekarang ni makin maju teknologi, jalan ke syurga makin dekat. Tapi ingat, jalan ke neraka juga makin dekat. Dulu nak belajar kena datang kuliah mesti. Sekarang kalau tak datang kuliah duha pada pagi ni pun boleh tengok live streaming di rakaman tu. Menunjukkan jalan ke syurga ni makin dekat. Tapi dalam masa yang sama, jalan menuju ke neraka juga makin dekat. Mudah ke nak terlibat dengan zina sekarang ni? Mudah. Ana dimaklumkan oleh sahabat-sahabat kita bahagian penguat kuasa di Jawi. Dia kata mudahnya zina sama sekarang ni, hotel-hotel, maaf sebut di bandar-bandar besar, tak sebut nama bandarnya, dia bukan sewa harian tapi sewa jam. Nak guna bilik berapa jam? 1 jam, boleh. Nak guna bilik 2 jam, boleh. Tujuannya apa ni? Tujuannya untuk melakukan penzinaan tadi. Bukan sewa hari, sewa jam sekarang ni. Subhanallah. Nak menunjukkan mudahnya. Pernah tak kita pergi hotel, check in kan? Lalu resepsionis di hotel tu tanya, mana kad kahwin? Pernah tanya tak? Pernah tak? Yang dia tanya apa dia? Dia tanya IC je. Apa maknanya? Maknanya untuk melakukan zina mudah ataupun tidak? Mudah. Lalu ayat yang kita baca ni Allah Ta'ala sebut, wa yahfazu furujahum. Orang yang beriman, dia jaga kehormatan diri dia daripada terlibat dengan perkara-perkara fahsyat itu tadi. Terukkah penzinaan di Malaysia ini Ustaz? Teruk. Ana cek daripada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia yang melaporkan kelahiran anak luar nikah tahunan, setiap tahun lebih kurang 3,500 tahun. Itu yang dilaporkan. Yang dilaporkan, yang tak dilaporkan pasti lebih lagi kan. 3,500 tahun maknanya setiap hari ni 20 Februari kelahiran anak luar nikah 10 orang. Sebab 3,500 tahun, 10 sehari darat dengan hari 365, lebih kurang itulah. Sehari je 10 kelahiran anak luar nikah. Itu yang mengandung, maaf sebut. Yang tak mengandung, yang tak dilaporkan, teruk dalam keadaan penzinaan yang berlaku di negara kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, nak ulas sikit. Syaitan ni dia tidak ajak manusia mari kita berzina. Tak, itu bukan cara syaitan. Syaitan ni dalam mengajak manusia berzina, dia sediakan ada 6 SOP dia. Standard Operational Procedure setan. Nama dia SOP. Kita tulis ada 6 SOP setan untuk mengajak manusia berzina. Ada berapa? Ada 6. Ni kita catat ni. Yang pertama, bagaimana syaitan menjadikan manusia itu melakukan penzinaan? Langkah yang pertama syaitan buat, nazratun. Apa dia nazratun ni? Yang bukan mahram saling memandang. Tak jaga mata, tak jaga pandangan, itulah langkah pertama yang dilakukan oleh setan. Betul tak? Dia tengok. Kemudian seronok tak tengok saja? Tak seronok. Setan dia akan mulakan langkah yang kedua, SOP yang kedua. Apa nama dia? Wabtisamun dalam bahasa Arab. Apa dia? Senyum. Betul tak? Lepas pandang, tak seronok pandang saja, dia jadi macam mana? Senyum. Bila senyum, seronok tak senyum saja? Tak seronok. Setan mulakan langkah yang ketiga, SOP dia. Apa dia? Salamun. Mulalah bagi salam. Dalam WhatsApp, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Saya takut dosa, dijawablah salam. Waalaikumsalam.
Itu langkah setan. Seronok tak bagi salam saja? Tak seronok. Setan mulakan SOP zina yang keempat, namanya kalamun. Mulalah bercakap, cakap, kalam, telefon dan sebagainya. Seronok tak cakap saja melalui telefon? Tak. Setan dia akan mulakan langkah yang kelima. Apa dia yang kelima? Mau'idun. Dia letakkan temu janji dulu. Okey, kita berjanji pada sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Ni SOP setan. Yang keenam, bila sudah diletakkan temu janji, ketika itulah berlakunya SOP yang keenam. SOP ni Standard Operational Procedure. Yang keenam apa dia? Yang keenam, liqa'un. Berlakulah pertemuan. Bila berlaku pertemuan, pepatah Inggeris menyebut no free lunch. No, tidak. Free percuma, lunch tengah hari. Tidak ada makan tengah hari yang percuma. Kalau laki orang belanja bini orang, kalau lelaki yang bukan mahram belanja perempuan yang bukan mahram, agak-agak dia harapkan balasan ataupun tidak? Agak-agak. Mula-mula saya dah anggap dia macam abang. Dia tu macam abang saya. Bermula dengan macam, berakhir dengan macam-macam. Betul tak? Bila dah liqa'un, berlakunya pertemuan, dibelanjalah makan, dibelanjalah pakaian, orang barat menyebut no free lunch. Tidak ada sekarang ni makan tengah hari yang percuma. Dia pasti mengharapkan balasan. Kemuncak kepada balasan itulah yang dinamakan dengan zina. Faham tak? Lalu Islam jaga bagaimana? Pangkah yang nombor satu tadi. Jaga pandangan, rendahkan pandangan, tunduk pandangan. Ketika itu dia tidak akan melirik-lirik sampai yang ke-6. Faham tak? Ni kita tulis tajuk dia 6 SOP setan untuk manusia melakukan zina. Kalau boleh kita ulang sekali. Apa dia yang pertama? Nazratun, memandang. Yang kedua, ibtisamun, senyum. Yang ketiga, salamun, bagi salam. Yang keempat, kalamun, bercakap-cakap, tanya khabar. Yang kelima, mau'idun, letakkan tarikh temu janji, bila nak bertemu, di kedai yang mana. Yang keenam, liqa'un, berlakulah pertemuan. Bila dah bertemu, dah dibelanja makan, no free lunch, tak ada makan tengah hari yang percuma. Diharapkan balasan. Kemuncak kepada balasan itulah zina. Faham tak? Jelas. Kita bagi nombor supaya apa? Supaya senang kita ingat. Lalu Islam mengajarkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati langkah zina. Apa langkah zina? Tundukkan pandangan yang nombor satu tadi. Jelas? Jelas, insya-Allah. Tu kita baca satu dalil daripada ayat Al-Quranul Karim. Dah. Kita tengok kepada dalil hadis. Dalil yang lain tu tuan-tuan boleh rujuklah. Ada 3 dalil lagi. Anda tak cadang nak baca semuanya. Sebabnya kuliah kita ni hanya 1 jam saja. 1 jam kita nak bergerak kepada cabang-cabang iman yang lain. Ni pun dah makan masa 15 minit dah. Satu dalil. Kita tengok dalil daripada hadis. Muka surat 69. Ada tak? Hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni anak pernah cerita dulu. Apa nama dia yang sebenar? Abdur Rahman, nama dia yang sebenar. Nama sebelum Islam dia tak ingat Ustaz. Ustaz jangan tanya-tanya, Ustaz kuliah aja pagi ni. Dia pesan awal-awal lagi. Nama sebelum Islam dia Abdus Syam. Abdu, hamba, Syam, matahari. Ingat tak? Anda pernah sampaikan tak? Pernah. Nama sebelum Islam Abdus Syam, hamba pada matahari. Nama tu syirik. Kita tak boleh memperhambakan diri pada makhluk. Lalu dirubah Nabi menjadi Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Nama yang paling baik
nama yang digandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Majid, Abdul Rauf, Abdul Halim. Ingat tak Abdul Halim tu siapa? Hana. Itu nama yang paling baik digandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah meredainya, dalam As-Sahihain, muka surat 69 ada, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ana baca bahasa Arab, ana terus terjemahkan, boleh? Seorang penzina tidak akan berzina sedang dia beriman. Rasulullah sebut, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan mencuri sedang dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seseorang yang meminum arak tidak akan meminumnya dalam keadaan dia beriman. Wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'ul mu'minuna ilaihi fiha absarahum hina yantabihuha wa huwa mu'min. Seseorang yang merampas sesuatu berharga yang membuatkan orang beriman melihat ke arahnya, tidak akan merampasnya sedang dia beriman. Maknanya apa daripada pengajaran ayat ini? Orang yang ada iman, dia tidak melakukan perbuatan fahsyak, dia tidak melakukan perbuatan mungkar. Faham tak? Orang yang sempurna iman dia, Rasulullah sebut, dia tak akan melakukan perkara fahsyak dan perkara mungkar. Itu maksud hadis tersebut. Dah. Itu cabang iman yang ke-37. Jelas cabang iman yang pertama, tuan-tuan? Jelas, insya-Allah. Kita masuk cabang iman yang ke-38. Salah satu daripada tanda sempurna iman, menahan tangan daripada memakan harta tertentu, harta yang tidak halal maksudnya. Kita baca huraian dia. Termasuk dalam kategori ini ialah pengharaman mencuri, merampak, makan rasuah dan memakan harta yang tidak dibenarkan di sisi syarak. Tanda sempurna iman, dia tidak terlibat dengan perkara-perkara yang makan haram tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalil dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Ada tak dalam kitab kita? Maksudnya, janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Kita tulis sikit. Ada 5 kesan, 5 efek bagi orang yang memakan harta secara haram. Ada 5 kesan dia. Ada berapa kesan? 5 kesan. Yang pertama, kita tulis. Kesan memakan harta secara haram. Yang pertama, dia bangkit daripada kubur seperti orang yang kena rasuk oleh setan. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Ayatnya mana ustaz? Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba. Orang yang memakan riba. La yakumun. Dia tidak akan berdiri bila bangkit daripada kubur illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, melainkan berdirinya kelak seperti orang yang mabuk dirasuki oleh setan. Ni efek orang yang makan haram. Riba tu halal ke haram? Haram. Apa kesannya bila makan riba yang haram itu? Di hari akhirat bangkit dia dari kubur seperti orang yang mabuk dirasuki oleh setan. Ini kesan yang pertama. Jelas? Dapat tulis tak? Dapat. Ana janji ada berapa tadi? Ada 5.
Senang je kita belajar. Ada nombor 6, nombor 4, nombor 5. Supaya apa? Supaya ada nota. Kita balik ke rumah kita, ada catatan dalam kitab kita, insyaAllah. Yang kedua, kesan daripada memakan yang haram, kesannya adalah doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Doanya ditolak. Menangis dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Agak-agak yang dia minta dengan Allah tu, Allah Ta'ala terima tak doa dia? Tak terima. Sebab apa? Rasulullah sebut dalam hadis, mashrabuhu haram, minumannya dia dapat secara haram. Wa ma'kuluhu haram, makanannya didapat secara haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya didapat secara haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Ta'ala nak mustajabkan doanya? Sebab yang dia dapat itu secara yang haram, Allah Ta'ala itu maha baik, Allah Ta'ala tidak akan terima melainkan yang baik-baik saja. Bila dia berdoa, Allah Ta'ala takkan terima doanya. Sebab apa? Sebab dia makan haram. Itu kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi doa, yang ni pula ibadat. Dia pergi haji, dia pergi umrah dengan wang yang haram, wang yang tidak suci, wang yang tidak bersih, wang daripada penindasan, wang daripada rasuah, wang daripada riba. Menangis dia di pintu Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kamu tak dipanggil Allah pun, kamu tak dijemput oleh Allah pun. Sebab apa? Zaduka haram. Kamu datang melaksanakan ibadat haji, ibadat umrah menggunakan bekalan yang haram. Ibadatnya tak diterima Allah Ta'ala. Apa kesannya Ustaz? Tidak ada perubahan dalam hidup. Tak ada perubahan. Heran saya Ustaz dengan seorang Pak Haji ni. Sebelum pergi haji pakai seluar pendek, balik daripada haji tak pakai seluar langsung dia. Sebab apa ni? Berangkat menunaikan haji menggunakan wang yang haram, ibadatnya tidak diterima Allah, kesannya tidak ada perubahan. Jelas tak yang ketiga tu? Yang pertama apa tadi? Kita ulang sikit. Bangkit daripada kubur seperti orang mabuk. Dalilnya kita dah baca dah. Yang kedua, doanya tidak diterima Allah. Dalilnya kita dah baca dah. Yang ketiga, ibadatnya tak diterima Allah kerana dia berangkat menunaikan wayang haram haji tadi. Malaikat akan jawab, zaduka haram. Bekalan yang kamu bawa itu daripada hasil yang haram. Yang keempat, dia bersedekah daripada duit yang haram. Dia rasuah, dia judi, dia riba dapat duit tersebut. Bersedekahlah dia ke masjid. Agak-agak diberi pahala tak daripada sedekah tersebut? Tidak diberi pahala. Kesan yang keempat, sedekah menggunakan duit yang haram tidak mendapat pahala. Sebab apa tak dapat pahala Ustaz? Innallaha tayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalullahu illa tayyiba, Allah Ta'ala takkan terima melainkan yang baik-baik sahaja. Allah maha baik, yang Allah Ta'ala terima hasil daripada yang baik sahaja. Itu kesan yang keempat. Kalau dia bersedekah, dia tidak dapat pahala pun daripada sedekah tersebut. Kesan yang kelima, apa efek daripada makan yang haram? Yang kelimanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh, nabata min haram, tumbuh daripada wan yang haram, fannaru aulabih, maka api neraka itulah tempat yang layak bagi diri dia. Kesan yang kelima, dia dibakar oleh api neraka. Itu kesan yang kelima.
Daging-daging yang tumbuh daripada pembelian melalui harta yang haram, lalu api neraka itulah selayaknya bagi daging yang tumbuh tersebut. Jelas tak 5 efek makan haram? Kalau boleh kita ulang sekali. Yang pertama, bangkit dari kubur seperti orang mabuk. Yang kedua, doanya ditolak. Yang ketiga, ibadat tak diterima. Yang keempat, sedekahnya tak diberi pahala. Yang kelima, dibakar oleh api neraka daging yang tumbuh melalui sumber yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita baca ayat tadi. Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Okey. Harta pusaka? Okey. Okey. Dia cakap macam ni, situasinya nak rumah tu ada 2 nama contohnya. Yang duduk tu seorang saja. Jadi perlu tak dia minta izin dan sebagainya, bimbang-bimbang takut termasuk daripada makan haram tadi. Dia dalam bab faraid ni tuan-tuan ada pembahagian dia. Itu pembahagian dia. Tapi kalau tak nak ikut pembahagian dia, boleh ustaz? Boleh. 2 syarat. Yang pertama, semua redha. Redha dah. Dia yang akan tinggal di situ. Semua redha. Tak apalah, biar kita bagi kat dia. Ketika tu tak termasuk daripada makan harta pusaka. Yang kedua, tidak ada lagi mengungkit-ungkit selepas daripada tu. Bila 2 syarat ni okey, ketika tu dia dah beri keizinan secara umum dah. Dia tinggal di situ, tidak termasuk daripada makan harta pusaka. Jelas? Kalau dia dah faham dah, ini memang tempat dia dan semua dah redha, semua mereka itu adalah akil baligh. Kalau ada yang belum akil baligh lagi, kita tanya, saya ni ada pembahagian dia ni, dia tak layak memegang harta lagi, tapi kita bagi tahu kepada dia. Dan yang kedua tadi, tidak ada ungkit-mengungkit selepas daripada tu. Faham tak? Dia ni, macam ni faraid ni, dia ada pembahagian dia asalnya, tapi kita kata tak apalah, kita bagi sama rata lah. Contohnya anak lelaki ke anak perempuan ke, ibu yang meninggal suami ke, macam mana nak buat, kita bagi sama rata. Boleh dengan 2 syarat. Semua redha. Yang kedua, tidak ada mengungkit-ungkit lagi selepas daripada pembahagian tersebut. Jelas? InsyaAllah. Kemudian dalil daripada hadis, muka surat 70. Muka surat 70 dalil daripada hadis. Ada ayat Al-Quran tu anda tak baca semualah, sebabnya dia akan drag masa kita sikit. Sebabnya kita pukul 10, setengah jam dah kuliah kita. Hadis daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah. Ada tak tuan-tuan? Ada. Bawah sekali muka surat 70 dalil daripada hadis. Hadis daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah dalam As-Sahihain. Apa maksud As-Sahihain? 2 kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Daripada bapanya, semoga Allah meredai kedua-duanya. Ni adab kita, bila kita menyebut nama sahabat, hendaklah kita menyebut dengan gelaran radhiyallahu anhuma ataupun radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anha. Kalau anha perempuan, anhuma 2 orang, kalau anhu lelaki. Katanya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina. Maksudnya, anda baca Arab, anda terus baca maksud dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina. Khutbah di Mina ni bila tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ketika haji yang terakhir. Bila haji yang terakhir? Siapa ingat tarikh dia? Tahun yang ke-10 Hijrah. Rasulullah bagi khutbah yang terakhir
pada tahun yang ke-10 Hijrah, tanggal 9 Zulhijjah, kalau kita nak catat di kitab kita. Tarikh dia. Tanggal 9 Zulhijjah, tahun yang ke-10 Hijrah, khutbah di Mina itu khutbah yang terakhir, khutbah perpisahan nama dia. Rasulullah buat haji berapa kali? Sekali. Umrah berapa kali? Umrah 4 kali. Haji sekali, umrah 4. Dalam khutbah ni Rasulullah pesan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Maksudnya, sesungguhnya darah kamu, darah di sini maknanya nyawa, harta kamu dan maruah kamu adalah haram ke atas kamu mengambilnya. Apa maksud haram ke atas kamu mengambil darah? Haram ke atas kamu membunuh orang, haram ke atas kamu mengambil harta orang, dan haram ke atas kamu mencalarkan maruah orang. 3 pesanan Rasulullah. Mulai hari ini, darah kamu ni haram ke atas orang lain menumpahkannya. Sebab apa Rasulullah berpesan demikian? Orang Arab ketika itu, bila kabilah A berbalah dengan kabilah B, dendam ni tak berkesudahan. Kalau kabilah A bunuh kabilah B, kabilah B ni akan dendam, dia akan balas balik bunuh kabilah A. Dan dendam ini dia akan bawa sampai bila-bila, takkan selesai. Lalu Rasulullah datang pada khutbah yang terakhir memberi pesanan, mulai hari ini mana-mana dendam darah yang berlaku sebelum daripada ini kita batalkan. Kita buka buku baru. Haram ke atas kamu menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, dan maruah kamu adalah haram ke atas kamu. 3 perkara yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tuan-tuan, bab mengambil harta ni kadang-kadang ni tak banyak berlaku. Lebih-lebih lagi di kedai-kedai makan. Di kedai-kedai makan. Macam mana ni? Kedai makan sekarang banyak yang buat layan diri kan. Ambil sendiri nasi, ambil sendiri lauk. Dia bagi je kat pinggan kat kita ni, pandai-pandai lah kita nak buat macam mana. Lalu ada orang, dia ambil kesempatan. Macam mana dia buat? Pinggan tu, dia letak lauk dulu kat bawah. Kemudian, dia timbus dengan nasi. Ni banyak berlaku. Datang tuang kedai, bang, nasi putih je hari ni. Dia jawab. Bila nasi putih nampak sikit-sikit kuah tu, murahlah RM5 contohnya. Bila buka kat dalam, ada kambing, ada ayam, ada ikan dan sebagainya. Agak-agak tu dosa dengan makhluk ke dosa dengan Allah? Dosa dengan makhluk. Kalau dosa dengan Allah, astagfirullah. Tapi dosa dengan makhluk, tak cukup dengan kita astagfirullah, kena bayar balik, minta maaf. Kalau tak, apa kesannya ustaz? Kesannya salah satu daripada kesan tadi yang kita belajar daripada 5, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging yang tumbuh daripada harta yang haram, tempat yang layak adalah api neraka. Berdoa dia kepada Allah, Allah Ta'ala takkan terima. Sebab apa? Sudah terlibat dengan makan haram. Itu kesan dia. Jelas? InsyaAllah. Kita masuk cabang iman yang ke-39, muka surat 71. Cabang iman yang ketiga pada pagi ni. Cabang iman yang ke-39, wajib bersikap warak pada makanan. Bersikap warak ni kita tulis dalam kurungan dengan makna berhati-hati dalam memilih makanan. Bukan setakat halal, tapi kita nak satu lagi, tayyibah. Halalan tayyibah. Suci, bersih, halal. Itu yang kita nak. Cabang iman yang ke-39, tanda sempurna iman, dia bersikap warak, maknanya berhati-hati pada makanan dan minuman, serta menjauhi yang tidak halal. Tak pasti ataupun yang syubhat, dia tinggal, dia ambil yang halal saja. Dalilnya kita baca sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang dalil dia ni.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ada tak ayat tersebut? Ada. Maksudnya diharamkan kepada kamu, kata Allah, memakan bangkai dan darah dan maaf sebut dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain selain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ni tuan-tuan, kalau kita boleh kaitkan dengan sekarang ni berlakunya coronavirus kan, hasil daripada apa ni? Tidak mengikut panduan daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dah, haram makan darah, haram makan bangkai, haram makan binatang yang tidak disembelih dan sebagainya. Datang orang makan kelawar, makan yang pelik-pelik, virus tu masuk dalam badan, tersebar, menyebabkan di China lebih daripada 2,000 orang dah mati. Hasil daripada apa ni? Allah Ta'ala dah sebut dah, ni haram. Yang halalnya banyak, tapi dia pilih yang haram. Na'udzubillah min zalik. Itu yang Allah Ta'ala sebut diharamkan. Ada beberapa jenisnya. Tersebabihkan maksud ayat ni. Dan yang disembelih atas nama berhala. Dia sembelih bukan atas nama Allah, tidak dibaca bismillah dengan nama Allah, tapi dengan nama Uzza, Hubal, Jibti, Tarut, nama-nama berhala tu, ketika tu binatang tu jadi haram. Dan yang diharamkan kepada kamu mengundi nasib dengan anak panah, melakukan perjudian. Yang demikian itu adalah perbuatan yang fasik, kata Allah. Pada hari ini orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, sebaliknya takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, dan aku telah, muka surat 72, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana lapar, sedang ia tidak ingin melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa maksud dia ni terpaksa kerana lapar? Maknanya bila dia masuk dalam hutan, yang adanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, maaf sebut, makan babi. Pilihan yang kedua, mati. Mana pilihan yang kurang mudarat? Makan babi ke mati? Tak boleh pilih mati. Makan, maaf sebut, babi tadi sekadar mencukupkan diri dia sehingga bertemu dengan pisang. Bila ada pisang, ketika tu tak boleh lagi makan yang haram. Menunjukkan dalam Islam, bila sesuatu tu jadi sempit, Allah Ta'ala akan luaskan. Bila dah jadi luas balik, Allah Ta'ala mula sempitkan balik. Allah Ta'ala sebut, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tak boleh bila dah jumpa pisang, dia kata saya nak makan babi lagi, yummy, sedap, dia kata. Ketika tu tak boleh dah. Bila luas, Islam akan tutup balik ruang tersebut. Bila sempit, Islam akan buka sekadar dengan keperluan. Jelas? InsyaAllah. Itu dalil daripada ayat Al-Quran. Banyak lagi kalau kita tengok tentang pengharaman arak dan sebagainya. Kita tengok dalil daripada hadis, tuan-tuan. Muka surat 74.
Tentang makan halal, tanda sempurna iman. Muka surat 74. Ada tak dalil daripada hadis? Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ada jumpa tak? Aisyah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dirinya dengan gelaran apa? Siapa ingat? Al-Humaira. Wahai isteriku yang putih kemerah-merahan bila terkena cahaya matahari. Itu maksud Al-Humaira. Ustaz, boleh tak saya nak panggil isteri saya Al-Humaira juga? Boleh. Apa salah dia? Tapi dia tak putih, Ustaz. Menyenangkan hati isteri itu bagus. Jangan terlalu jujur. Dipanggil isteri ya Hajarul Aswad. Kecil hati isteri dia. Panggillah dengan gelaran, tujuannya apa? Menyenangkan hati isteri. Rasulullah memanggil Aisyah dengan gelaran ya Humaira. Hadis daripada Aisyah, gelarannya radhiyallahu anha. Ini adab kita bila bertemu dengan nama-nama sahabat, nama-nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada gelarannya. Gelarannya radhiyallahu anha. Dalam As-Sahihain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i faqala kullu syarabin askara fahuwa haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang peraman madu. Al-bid'i ni maknanya madu yang diperam lama, tujuannya apa? Menimbulkan rasa masam. Tujuan bila makan tu jadi had, jadi mabuk. Nak buat arak tu. Lalu ditanya tentang anil bid'i, tentang peraman madu yang tujuannya untuk diproses menjadi arak. Lalu Rasulullah jawab, setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Mana-mana yang memabukkan, tak kiralah daripada peraman madu ke peraman anggur ke peraman apa sekalipun, tujuannya untuk dijadikan arak, proses dia semuanya haram. Ustaz, kalau banyak mabuk tapi saya minum sikit je tak mabuk, boleh tak ketika tu? Dia kata dia minum sikit je, segelas tak mabuk lagi, Ustaz. Dia minum arak segelas je, kata tak mabuk, tak dah mabuk, dia kata. Ketika tu halal ke haram? Haram juga. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu ma haramu alaihi kathiruhu, setiap yang banyaknya haram, faqaliluhu haramun, maka sikitnya juga jadi haram. Memang sikit tu tak memabukkan, banyak je memabukkan. Rasulullah sebut kalau yang banyak itu haram, yang sikit juga akan turut jadi haram. Jelas? InsyaAllah. Kita ambil lagi dalil sikit. Kita baca hadis daripada cabang iman ni. Seterusnya hadis yang kedua kita baca. Kullu muskirin hamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Dalil yang ketiga, hadis yang ketiga, man syarabal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Sesiapa yang minum arak di dunia kemudian dia tidak bertaubat daripadanya, ia diharamkan baginya di hari akhirat. Apa maksudnya? Arak di hari akhirat itu sudah halal, tidak haram lagi, dan di hari akhirat di syurga itu dia tidak lagi memabukkan. Dah tu kenapa dijadikan benda yang haram di dunia ni, Ustaz? Kenapa dijadikan babi sedangkan babi tu haram? Allah Ta'ala sedang menguji kita sebenarnya. Yang halal tu banyak, kenapa kamu pilih yang haram? Ada ayam, ada itik, ada kambing, ada lembu, ada macam-macam. Kenapa kamu pilih yang sikit yang haram tersebut? Jelas? Allah Ta'ala jadikan yang haram tujuannya nak menguji kita. Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup, Allah Ta'ala nak menguji siapa dalam kalangan umat manusia
yang terbaik amalan kehidupan dia. Itu maksud dia. Dah. Tu kita baca dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis tentang wajib bersikap warak dalam memilih makanan, tanda kesempurnaan iman. Kita masuk cabang iman yang ke-40. Muka surat 88. Muka surat 88. Yang lain tu dia banyak syair tu. Syair kita tak bacalah. Syair dan ucapan hikmah. Muka surat 40. Cabang iman 40 muka surat 88. Ada tak? Okey. Cabang iman yang ke-40, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, pakaian dan bekas yang diharamkan dimakbulkan, iaitu maksudnya dia tidak memakai pakaian ataupun bekas yang diharamkan. Dimakbulkan maknanya dia hanya memakai pakaian yang diterima sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda sempurna iman, dia tidak memakai pakaian dan bekas yang diharamkan. Apa pakaian ataupun bekas ataupun alat perhiasan yang diharamkan, Ustaz? Antaranya adalah emas bagi lelaki. Antaranya adalah sutera bagi lelaki. Tanda sempurna iman, dia tidak memakai pakaian ataupun alatan ataupun perhiasan ataupun bekas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Ya. Bekas. Kita catat sikit, mungkin typo tu. Bekas ni maknanya gelas daripada emas. Ada di sultan di sesuatu negara lah. Bukan di Malaysia tapi negara lain. Dia ni katil emas, pinggan emas, kaya sangat dia ni. Boleh tak ketika tu orang yang sempurna iman, dia tidak akan memakai bekas-bekas yang diharamkan penggunaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya imannya tak sempurna, dia lawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lelaki nak pakai emas putih, boleh tak agak-agak? Kalau emas tu tak boleh lah kan? Kalau emas putih boleh tak? Campuran apa tu emas putih? Boleh tak hukum dia? Perak boleh. Emas putih ni macam perak tapi tak perak dia. Macam perak tapi bukan perak. Perak tu boleh. Emas putih macam mana? Emas campur perak ke dia? Kalau kita tengok emas putih, dia persen dia 80% emas, 15% perak, 5% nikel. Tetap diharamkan. Tak boleh juga. Tak boleh. Untuk lelaki lah. Untuk perempuan tak ada masalah. Bila dibuat kajian, kenapa emas diharamkan untuk lelaki? Sebabnya orang lelaki yang memakai emas, molekul-molekul daripada emas ni meresap masuk ke dalam bulu-bulu roma dia, menyebabkan dia akan terkena dengan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum usia, nyanyuk. Dah tu kenapa orang perempuan boleh, Ustaz? Orang perempuan dua sebab. Yang pertama, kalau molekul daripada emas itu masuk ke dalam liang-liang pori dia ni, dia akan dikeluarkan balik, maaf sebut, melalui darah haid. Itu yang pertama. Kalau dah putus, Ustaz, liang roma orang perempuan yang sudah berusia, dia tutup. Dia sikit je kalau ada bulu roma sekalipun. Lalu molekul yang masuk itu hanyalah kecil sahaja berbanding dengan orang lelaki. Sebab orang lelaki ni berpeluh, dia bekerja. Lalu bulu roma dia ni banyak, ketika tu pori-pori dia akan terbuka. Ni bila dibuat kajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 1400 tahun yang lalu, hikmahnya belum diketahui lagi. Sebab apa? Dari sudut kesihatan. Tapi bila sekarang dibuat kejadian, rupa-rupanya kalau orang lelaki pakai emas, dia akan terkena dengan penyakit tua sebelum usia, penyakit nyanyuk. Itu bagaimana hikmah Islam mengharamkan sesuatu perkara.
Kita baca dalil daripada hadis. Muka surat 88 tuan-tuan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya falan yalbasuhu fil akhirah." Sesiapa yang memakai sutera di dunia, dia tidak akan memakainya di hari akhirat. Hadis ini ditujukan kepada lelaki ataupun perempuan sebenarnya. Perempuan boleh pakai sutera tak? Boleh. Lelaki boleh tak? Kalau campuran sikit je sutera, boleh tak? Boleh tak? Adakah yang jual tu? Batik ustaz ni tas sutera ke? Tak. Kalau ada dia tuliskan campuran sutera asli. Boleh pakai tak? Tak boleh. Walaupun sikit, ia tetap haram. Yang kata sutera tu bukanlah sutera daripada sutera yang sebenarnya. Kita kena bezakan lembut ibarat sutera dengan sutera yang diharamkan. Ada kedai tulis kan, kain sutera, batik dia kain sutera, bukan sutera yang betul tu, bukan daripada ulat tu. Ia sebenarnya maksud lembut ibarat sutera. Kalau sutera yang asli, haram bagi lelaki. Dah tu ada sahabat dalam hadis yang pakai sutera ustaz. 2 orang sahabat. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang memakai sutera, namanya yang pertama adalah Abdul Rahman bin Auf. Dia pakai sutera. Lalu bila kita tengok syarah kepada hadis tersebut, kerana kulitnya itu tidak boleh memakai pakaian yang lain. Boleh pakai sutera aja, kulitnya berpenyakit, ada penyakit, lalu yang boleh dipakai melalui kulit tersebut hanyalah kain sutera. Yang tu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada tidak ada penyakit, tidak ada keuzuran nak pakai pakaian yang lain, ketika itu baginya haram. Sebab ada kaedah di dalam Islam menyebut ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat dia akan mengharuskan perkara-perkara yang tidak boleh, yang haram tadi. Jelas? InsyaAllah itu bagi lelaki. Dalil yang kedua kita tengok. Hadis daripada Huzaifah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. La talbasul harira walad dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Maksudnya, janganlah kamu memakai sutera dan dibaj. Dibaj ni campuran daripada sutera. Itu maksud dibaj. Dia sutera juga tapi dia campuran. Dan jangan minum menggunakan bekas emas dan perak. Cawan emas, pinggan perak. Ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Sebab apa? Ia melambang kemegahan yang luar biasa, kesombongan. Rasulullah haramkan. Dan jangan makan dalam pinggan yang diperbuat daripada keduanya, iaitu emas dan perak. Haram Rasulullah sebut. Kerana semua itu adalah bagi mereka di dunia dan bagi kamu di hari akhirat. Bagi mereka di dunia ni merujuk pada siapa ni? Merujuk pada orang kafir. Rasulullah sebut orang yang makan daripada pinggan emas, gelas perak dan sebagainya tu itu merupakan perhiasan orang kafir di dunia. Tapi bagi orang mukmin, orang beriman, orang Islam, itu merupakan perhiasan bagi mereka di hari akhirat. Sebab itu Rasulullah sebut, kerana semua itu adalah bagi mereka di dunia, bagi orang tak beriman, dan bagi kamu orang beriman, kamu akan dapat nikmatinya di hari akhirat kelak. Sabar sekejap je, kita dapat nikmati nikmat yang tidak terbatas di syurga Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jelas? InsyaAllah. Itu cabang iman yang ke-40. Tidak memakai pakaian dan bekas yang diharamkan di dalam Islam. Ada beberapa hadis lagi, anda tak bercadang
nak baca, kita tengok cabang iman yang ke-41. Ada lebih kurang 5 minit lagi kuliah kita. Last. Cabang iman yang ke-41, muka surat 89. Cabang iman yang ke-41, tanda kesempurnaan iman, mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Maknanya tanda sempurna iman, dia tidak terlibat dengan permainan ataupun hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalilnya kita baca dulu dalil daripada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan yang mereka perjualkan itu. Apa maksud ayat ini, Ustaz? Allah Ta'ala sebut hiburan-hiburan yang melekakan kamu tu, ketahuilah di sisi Allah ada yang jauh lebih baik daripada hiburan tersebut, iaitu kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Tuan-tuan, hiburan ni dibenarkan ataupun tidak dalam Islam? Benarkan atau tak? Menyanyi dan sebagainya boleh ke? Boleh. Yang tak boleh tu macam mana? Yang melalaikan, yang bertentangan dengan syariat. Kalau hiburan, contohnya lagu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, yang tu boleh tak? Boleh. Nasib baik dalam surah, kalau tak habis satu lagu tu. Dia, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia ada tulis satu kitab, nama kitabnya Fiqh Musiki, Fiqh Music, Fiqh Hiburan. Dia kata macam ni, hiburan ni ibarat pisau. Nyanyian ni ibarat pisau. Kalau pisau tu digunakan untuk memotong sayur, boleh tak guna pisau tersebut? Boleh. Kalau pisau tu digunakan untuk menikam orang, boleh tak pisau tersebut? Tak boleh. Begitu juga dengan muzik, hiburan. Kalau muzik itu lagu-lagu yang baik, mengingatkan pada Allah, tentang selawat, tentang mengingatkan pada Rasulullah, ketika itu muzik dibenarkan. Mati, contohnya lagu ingat mati, ataupun bila Israel datang memanggil, ketika itu boleh tak hiburan? Boleh. Mengingatkan pada kematian, mengingatkan pada Allah, boleh. Tapi kalau hiburan tu selain daripada mengingatkan pada Allah, selain daripada unsur agama dan sebagainya, mengajak pada zina, mengajak pada perbuatan maksiat, ketika itu hukumnya jadi haram. Haram. Dalam mazhab Hanafi, kita catat sikit, ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia menyebut mana-mana hiburan ataupun permainan yang ada dua unsur. Yang pertama ada unsur perjudian, dan yang kedua ada unsur melewatkan solat, hukumnya haram. Tak ada lagi budi bicara, hukumnya haram. Mana-mana hiburan ataupun permainan yang ada unsur judi, yang ada unsur melewatkan salat, hukumnya haram. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mana-mana hiburan ataupun permainan yang ada unsur melewatkan salat tadi, dia tidaklah jatuh kepada sampai haram mutlak, tidak, tetapi ia jatuh kepada makruh. Jatuh kepada makruh. Faham tak? Dia main bola contohnya, dah masuk dah waktu isyak, tapi dalam keadaan masih sibuk dengan permainan tersebut, ketika itu tidak termasuk daripada haram lagi permainan itu, tapi jatuh kepada hukum makruh. Itu mazhab Syafi'i. Dalil daripada hadis, last kita tutup, muka surat 89. Hadis daripada Sulaiman bin Buraidah dalam Sahih Muslim,
daripada Buraidah bin Al-Hushayb, semoga Allah meredainya, radhiyallahu anhu. Muka surat 90, bunyi hadisnya, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Maksudnya, sesiapa yang bermain nardashir. Nardashir ni apa dia, ustaz? Dia, kalau kita sekarang ni, nardashir ibarat permainan dadu yang ada unsur perjudian. Nak mudah faham lagi, kalau tuan-tuan ibu-ibu pernah tengok cerita P. Ramlee dengan Ibrahim Pendek tu, ingat tak dia main dadu tu kan? Dia baling dadu tu, kalau nombor sekian-sekian, dia dapat bahagian ni. Ada unsur perjudian tak? Ada unsur perjudian. Itulah nardashir. Rasulullah sebut, sesiapa yang bermain nardashir, permainan yang ada unsur perjudian, maka seolah-olah dia mencelup tangannya dalam daging dan darah khinzir. Apa maknanya? Ancaman yang cukup keras. Ancaman yang cukup keras maknanya perbuatan itu termasuk daripada dosa besar. Itu maksud dia. Dia terlibat dengan permainan yang ada unsur judi, sama sebagaimana dia ambil tangan dia, dia berguluman dengan daging dan darah khinzir. Ancaman yang cukup keras, perbuatan itu termasuk daripada dosa besar. Jelas? InsyaAllah. Itu cabang iman yang ke-41, tidak melibatkan diri daripada permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, insyaAllah. Kita berhenti dulu cabang iman yang ke-41. Bulan depan kita akan baca cabang iman yang ke-42, insyaAllah. Anda bukalah kalau ada persoalan, sama ada tentang cabang iman yang kita bincangkan ataupun di luar daripada topik yang kita bicarakan. Kalau boleh kita jawab, kita jawab. Kalau tidak boleh, soalan ni anda bawa balik ke rumah, anda akan tanya sahabat-sahabat yang lebih tahu, insyaAllah. Wallahu alam. Dipersilakan sebelum kita berdoa. Kalau ada persoalan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dengar. Pemain bola sepak. Dengar ke soalan? Tak dengar. Okey. Permainan bola sepak ada berunsur judi ataupun tidak? Permainan bola sepak ada unsur judi ataupun tidak? Dia kalau macam ni, apa hukum bermain bola sepak tu? Ada unsur judi ataupun tak? yang ada sekarang ni, permainan bola sepak yang ada unsur judi. Okey. Dia macam ni. Kalau dia bermain bola sepak ada 5 pasukan. Dan 5 pasukan ni perlu bayar yuran penyertaan, contohnya RM100 setiap 5 pasukan ni. Bila dapat yuran penyertaan tadi, siapa yang menang diberi hadiah daripada wang penyertaan. Hukumnya judi, hukumnya haram. Hukumnya judi, hukumnya haram. Sebab apa? Hadiah tu diambil daripada yuran penyertaan dia. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan permainan itu diharuskan? Hukumnya adalah dua cara penyelesaian. Yang pertama, hadiahnya tidak diambil daripada wang penyertaan daripada 5 pasukan tadi. Ini cara yang pertama. Faham tak? Cara yang kedua ni dinamakan sebagai muhallil, cara menghalalkan. Yang kedua, daripada 5 pasukan mesti ada 1 pasukan yang tidak dikenakan yuran. Dan pasukan yang menang boleh diambil daripada yuran penyertaan 4 pasukan. Daripada 5 pasukan mesti ada 1 dinamakan muhallil yang tidak dikenakan yuran. Ketika itu dibenarkan. Ada 2 cara. Yang pertama, yuran atau hadiahnya disediakan oleh pihak yang ketiga. Yang kedua, daripada 5 penyertaan tadi, 1 pasukan tidak dikenakan yuran. Ketika itu dibenarkan. Jelas tak? Faham? Macam ana buat pertandingan azan di masjid ana. Pertandingan azan ni kita buat macam mana? Yuran daripada sekolah-sekolah bagi RM20.
Dan dalam sekolah tu ada satu kategori yang tak dikenakan yuran, kategori terbuka. Kategori ni dia tak dikenakan yuran. Yang satu kategori yang tak dikenakan yuran itulah dinamakan sebagai muhallil, supaya tak termasuk daripada permainan ataupun perbuatan judi tadi. Kalau semua dikenakan yuran, hadiah pula diambil daripada yuran, itu namanya judi, haram. Wallahu a'lam. Okey, silakan. Macam mana? Funfair. Macam mana funfair tu? Bagi contoh dia. Oh, yang contohnya masuk duit, dia hantar yang kat supermarket banyak, mall-mall tu. Okey, mufti dah jawab dah, hukum permainan tersebut adalah haram. Mufti wilayah dia sudah keluarkan nyataan. Dia ada istilah khusus namanya kelau apa dah nanti tak ingat. Tapi hukumnya haram. Dia masuk duit dalam tu, apa yang dia nak bagi tu berdasarkan kepada yang kita tekan, keluarlah satu bola contohnya. Itu permainan tersebut adalah haram. Sebab apa? Sebab tidak ada unsur untuk kita memilih daripada wang yang kita keluarkan. Kita tak boleh pilih nak yang mana. Sedangkan dalam muamalat, bila kita nak dapatkan sesuatu perkara, perlu kepada usaha. Usaha itu untuk kita memilih apa yang kita nak. Faham tak? Dia banyak, dia letak bola hadiah. Masuk duit, dia bagi apa yang keluar daripada mesin tersebut. Kita tak boleh pilih nak yang mana. Ketika itu judi. Haram hukumnya. Ada yang lain ke? Okey. Dalam dia soalan daripada Puan Hajah kita, dalam majlis ilmu doanya makbul. Lalu bila yang sepatutnya kita berdoa? Waktunya luas. Sama ada di awal boleh, sama ada ketika sedang berlangsung pun boleh, selepasnya boleh. Waktunya tidak dibatasi. Sebelum, semasa, selepas. Adakah dengan syarat mengangkat tangan, Ustaz? Tidak. Dalam hati pun boleh berdoa. Betul tak? Dalam hati pun boleh berdoa. Ketika itu makbulnya doa di dalam majlis ilmu itu tidak dibatasi sebelum, semasa ataupun selepas. Waktunya panjang. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita dengan doa. Moga-moga last. Okey, ada. Last. Macam mana? Tak jelas. Apa? Macam mana? Nasyid perempuan di khalayak ramai. Boleh tak maksudnya macam tu? Okey. Para jamaah sekalian, suara perempuan ni aurat ataupun tidak? Kalau aurat, tak boleh bercakap dengan saya ni. Betul tak? Kalau aurat, tak boleh bercakap lah ni. Anda tanya sekali lagi. Suara perempuan aurat ataupun tidak? Okey, maksudnya aurat pada keadaan tertentu. Bukan secara umum aurat tak. Kalau suara perempuan tu aurat, maknanya sahabat takkan bertanyalah soalan kepada Aisyah. Banyak Aisyah meriwayatkan hadis. Bila Aisyah menjawab kalau suara tu aurat, maknanya berdosa lah. Faham tak? Ia berlaku aurat pada keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh soalannya, nasyid ataupun qari'ah yang baca Al-Quran kan, ketika tu aurat ataupun tidak? Qari'ah yang sekarang ni tilawah kebangsaan, aurat ke tak suara? Tak. Sebab apa? Dibaca Al-Quran. Sama ada kalau ada orang yang mendengarnya otaknya jadi hang, itu bukan masalah qari'ah, itu masalah diri dia. Ada orang dengar suara pun jadi hang dia. Rosak otaknya, rosak dah. Jadi dalam bab nasyid tadi, tengok pada keadaan lah. Kalau boleh menimbulkan fitnah dan pakaian-pakaian yang bertabarruj dan sebagainya, ketika itu sebaiknya dielakkan. Kalau dalam kalangan perempuan muslimat saja, tak ada masalah. Tapi kalau ada pendengarnya, audiennya lelaki, ketika itu berhati-hati
bimbang-bimbang ada orang yang otaknya rosak, otaknya hang, dengar suara je dah gelap dunia ni. Ketika tu berhati-hatilah. Tapi secara umumnya suara perempuan itu tidak aurat secara umumnya, tapi keadaan-keadaan tertentu ia boleh jadi aurat. Jelas? Kalau aurat tanya soalan pun jadi berdosa. Jadi keadaan tertentu ia jadi aurat. Wallahu a'lam. Kita berdoa tutup majlis kita ini agar malaikat yang berada dalam majlis ilmu turut mengaminkan doa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kecil yang kami lakukan ya Allah, dosa besar yang kami lakukan ya Allah, dosa yang sengaja kami lakukan ya Allah, dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, rahmatikanlah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah, dan jadikan perpisahan kami ini perpisahan yang diampunkan dosa di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama.